Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, hari ini subjek matematik 2 setia, 40 hingga 9.40 lah, sejam Okey, so kita mulakan dengan kita punya perbincangan sambungan daripada minggu lepas. Okey, ni yang kamu buat ni tak ada masalah. Saya tengok, jom cuba 1.3 ni tak ada masalah. Okey, so kita pergi pada latihan menjana kecemerlangan. Okey, sebab hari ni bila kita dah masuk kat sini menjana kecemerlangan, maksudnya kita dah nak habis dah topik bab 1. So hari ni kita selesaikan bahagian, kita bincang bahagian muka surat 13, 14, 15. Okey, nanti esok kita masuk bab 2 peraturan Okey, so jom kita tengok soalan 1. Okey, padankan sila berikut dengan pernyataan yang betul. So, segitiga Pascal. Yang mana satu jawapan dia? Okey, nombor yang tidak boleh dibahagi tepat dengan 2. Urutan ini bermula dengan 0, 1, 1 dan sebutan seterusnya diperoleh dengan menambah 2 sebutan sebelumnya. Atau nombor yang boleh dibagi tepat dengan 2 atau aturan geometri pada perkali binomial dalam sebutan segitiga. Jawapan yang mana? Ada respon tak? Kecil cakap seorang-seorang ni. Khaira, Humairah, Marsha, Alia, Daria. Hello. Hello, dengan cikgu ke tak? Hello, Daria. Dengan cikgu ke tak? Dengar. So, ready nak belajar ke tak ni hari ni? Dah. Tak ready lagi? Dah. Okey, dah tolaklah cikgu ni. Okey, so kita sambung. Okey, segitiga Pascal. Jawapan ni yang mana? Segitiga Pascal ni yang mana? Yang bentuk mana? Aturan geometri pada perkali binomial dalam sebuah segitiga. Dia bentuk segitiga macam tu kan? So, jawapan ni yang mana? Aturan geometri pada sekali Aturan geometri. Ya, betul. Jawapan dia yang bawah ni. Aturan geometri pada perkali binomial dalam sebuah segitiga. Okey, segitiga Pascal. Kalau dia kat sini lah segitiga. Perkataan segitiga. So, yang kita susun bentuk segitiga tu. Okey, nombor ganjil atas sekali. yang tidak boleh dibagi tepat dengan 2. Okey, nombor ganjil. Okey, nombor Fibonacci. Nombor 2. Okey, urutan yang bermula dengan 0, 1, 1 dan seterusnya. Dan sebutan seterusnya diperoleh dengan menambah 2 sebutan sebelumnya. Dan sekali nombor genap adalah nombor yang boleh dibagi tepat dengan 2. Okey, ni soalan ni yang senang je. Okey, so sekarang ni sila bagi respon ya. Kita ni nak buat latihan, kita buat sama-sama. Kerja nanti cikgu suruh awak buat je seorang kat rumah. Okey, so dengar dan respon. Yang lain ni yang tak nak respon kenapa? Tak ada, awak punya mic rosak ke apa? Humairah? Humairah Asira? Ya, cikgu. Boleh cakap kan? Tashini? Ya, cikgu. Ruiman?
Ya, cikgu. Alia Sofia. Ya, cikgu. Siti Nurbatisha. Ya, cikgu. Semua boleh respon. So macam kita belajar dalam kelas, tak faham terus tanya. Jangan cikgu tunggu-tunggu macam tak ada orang pula dalam ni. Okey. Seterusnya nombor 2. Nyatakan pola bagi jujukan nombor yang diberikan. Okey, macam mana kita nak tahu ni pola ni? Antara tambah atau darab, tolak atau bahagi. Okey, so clue dia dekat sini. Cuba tengok. Okey, betul tu. Kita tengok nombor dia semakin tambah ke semakin tolak? Semakin tambah ke semakin berkurang? Tambah. Tambah. Okey, so semakin tambah so ada 2 sama ada tambah ataupun darab. Okey, kalau nombor dia tambah macam sikit-sikit, macam kamu tengok penambahannya sikit-sikit tak ketara, jadi kita sesuai ambil tambah. Okey, so jom kita kira. Cubakan kalkulator. Tambah 6. Okey. Cikgu cuba buka kalkulator. Kalkulator tak buka lagi. Macam mana kita tahu tambah 6? Tolak. Ha, Tolak. nombor berapa dengan nombor berapa kita tolak? 13 tolak 7. Okey, betul nombor sebelum dia tu. So 13 ni kita tolak dengan 7. So kita akan nampak 6 bermaksud dekat sini 7 ni, nombor 7 ni kita kena tambah dengan 6. Okey, 13 pun kena tambah dengan 6. So jom kita cuba. Okey, 7 tambah 6 sama dengan 13. 13 tambah 6 sama 19. Sama, teruskan 25 dan seterusnya. Okey, jadi jujukannya kita nak tulis macam mana? Maka pola bagi Okey, so rujukan di atas adalah menambah 6 kepada nombor sebelumnya. ya betul, kena tulis lah. Kalau jujukan macam tulis ayat nak pola kan. Pola, jadi kena tulis dalam bentuk perkataan. Okey, macam mana ayat tadi? Maka pola bagi rujukan di atas adalah menambah 6 kepada nombor sebelumnya. Okey, betul. Ada perkataan menambah 6 kepada nombor sebelumnya. Kena jelas lah sebelumnya. Okey, so kena ada perkataan tu. Okey, so B. Siti Nurbatisha. Siti Nurbatisha. Senyap dah. Jom sebut nama. B. Macam mana nak dapat B? B ni makin tambah ke makin menambah nombor ke makin mengurang nombor dia? Makin mengurang. Makin mengurang, so ada 2 pilihan, tolak atau bahagi. Kalau, cuba tengok kalau dia mengurang nombor yang kecil-kecil je, so kita sesuai ambil tolak. So sesuai ambil tolak. Okey, tolak. Okey, jadi kita nak tahu dia tolak berapa? 54 jadi 50 ni, jadi tolak berapa? Tina Batisha? Ya. 54 jadi 50, so tolak berapa sini? 4. Okey, betul. 54 tolak dengan 4. 54 tolak 4. Okey, 50. Dapat 50. 50 tolak 4. Dapat 46. 46 tolak 4. Dapat 42. So ayat dia macam mana? Patisha? Menolak 4 kepada nombor sebelumnya. Betul. Menolak 4 kepada nombor sebelumnya. Okey, betul yang tu. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan
C. Mana pergi? Okey, soalan C. Okey, soalan C. Daria. Oh, Daria. Buka mic, Daria tak dengar. Kena soalan C ni. Nombor negatif ni semakin mengecil ke semakin membesar? Mengecil. Semakin mengecil. Jadi dia kena tolak. So macam mana kita nak tahu? Macam mana kita nak tahu dia tolak berapa? Okey, semakin mengecil jadi sama ada tolak ataupun bahagi. Okey, tengok tak dia tolak nombor tu kecil-kecil ke makin lama makin besar, makin lama makin angka ni makin besar? Makin besar. Makin besar. So kita kena ambil bahagi. Kena ambil bahagi. Okey, sebab yang yang kalau tolak tu dia sikit-sikit je. Sekarang ni nombor dia angka dia ada 3 digit. Daripada 2 digit ke 3 digit. So nampak tak dia nombor dia semakin besar, so kita ambil bahagi. Okay, so kita nak tengok berapa dia bahagi tu. So kita kena kira negatif 39. Kalau bagi je lah terus. Bagi dengan negatif 13. So kita akan dapat 3. Okey, dapat 3. Bila dapat 3, so kita cuba lagi. Kita try kira daripada awal. Negatif 13 bahagi dengan 3 akan dapat buat kurungan ya. Sorry, kurungan negatif 13 bahagi ni. Okey, darab. Darab dengan 3. Okey, sorry. Yang ni tadi kita kena sebab dia nombor negatif sesongsangkan. Kalau bahagi dia akan jadi darab dengan 3. Okey, so sebab dia bagi so kita songsangkan dia. Kalau bagi ni kita kena tukarkan dia kepada darab. So seterusnya tekan terus darab dengan 3. Okey, dapat 117 negatif 117. Okey, tekan lagi sama dengan dapat negatif 350. Jadi untuk nombor negatif ni setiap jujukan ni kena darab dengan 3. Okey, sorry, bukan bahagi dengan 3 kena darab dengan 3. So ayat dia macam mana ni Daria? Mendarab 3 kepada nombor sebelumnya. Okey, betul, mendarab 3 kepada nombor sebelumnya. Okey. So, kita pergi pula kepada soalan D. Okey, soalan D. Daripada nombor yang paling besar ni sampai 1296 ni sampailah ke nombor 6 ni. So, sesuai kita nak guna operasi apa? Okey, sesuai kita guna operasi apa? Bahagi. Okey, kita try bahagi. Kita try dulu bahagi. Kita tekan calculator. Okey. 1296 bahagi dengan 216. 6 bahagi dengan 6. 216 bahagi dengan 6. Bahagi dengan 6. 36 bahagi dengan 6 dapat 6. Okey, betul. Jadi nombor ini pengurangan dia daripada nombor yang paling besar ke paling kecil. So kita kena bahagi dengan 6. Bahagi. So bahagi dengan 6, bahagi dengan 6. So bahagi dengan 6. Jadi ayat dia Membahagi 6 kepada nombor sebelumnya. okey, betul.
membahagi 6 kepada nombor sebelumnya. Okey, so ni faham dah kan? Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, so cikgu nak awak dengar betul-betul dan faham sebab soalan muka surat seterusnya dan lebih kepada soalan penyelesaian masalah. Okey, lengkapkan jadual di bawah. Okey, berdasarkan kepada jujukan tu. Okey, ada nombor, ada perkataan dan ungkapan ajibah. Okey, jujukan. Dah bentuk nombor. Setiap jujukan nombor ni, setiap nombor 2 ke 4 ni tambah ke tolak? Tambah. Okey, 2 tambah 2, 2 tambah 2 akan jadi 4. Okay, 2 tambah 2 jadi 4. So dekat sini nombornya kita tulis sebagai tambah 2. Okay. Okay, perkataan? Menambah 2 kepada nombor sebelumnya. Okay, betul. Perkataan tak boleh tulis cikgu ni. Menambah 2 kepada nombor sebelumnya. Okay, ungkapan algebra ni macam mana pula? Nombor sebelumnya. Okey, ungkapan algebra macam mana? Macam mana ungkapan algebra? Okey, kat sini jawapan kat sini adalah 2. Kan? Okey, 2. Macam mana saya tak boleh tulis ni? Besar sikit. Okey, 2, 4. Di sini boleh tak? 2, 4, 6, 8, 10 kan? Okey, ni adalah jawapan dia. Okey, 2. Kita dengar 2. Sebab 2 tambah 2 kan? Okey, 2 darab dengan berapa dapat 2? Kosong. 2 darab kosong, kosong lah kak. 1. 1. 2 darab kosong, kosong. Okey, 2 darab berapa dapat 4? 2. 2. Okey, 2 darab berapa dapat 6? 3. 3 kan? Seterusnya darab 4. 2 darab dengan 5. Okey, nampak tak turutan nombor ni sesuai? 1, 2, 3, 4, 5. Okey, cun kat situ kan? So, jadi ungkapan algebra dia adalah 2. Okay, nombor yang 1, 2, 3, 4, 5 awak tukar kepada N dan beritahu bahawa N ni adalah daripada nombor 1, 2, 3 dan seterusnya. Okey, ungkapan algebra kat sini adalah 2N sama dengan 2N akan sama dengan 2N di mana N sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Okey. So kita pergi kepada bawah dia pula. Okey, daripada 100 jadi 50, jadi 20, jadi 12.5. Okey, tunjukkan dia ni apa? Bahagi 2. Okey, 100 bagi 2, 50, separuh, 50 bagi 2, 25. Okey, betul. Okey, jadi nombor dia adalah bahagi dengan 2. Okey, separuh bagi dengan 2. Jadi perkataan Membahagi 2 kepada nombor sebelumnya. okey, betul. Membahagi 2 kepada nombor sebelumnya.
Okey, so kita nak buat jujukan ni. Macam mana nak jadi ungkapan algebra jujukan ni? Okey, yang kita tahu dia adalah bahagi 2. Okey, macam mana kita nak buat? Okey, so yang pertama cuba awak try 100 kan? Jawapan yang dia adalah 100, 50, 25. 12,5. Okey, 12,5. So macam mana nak jadikan dia semua akan jadi separuh? Jawapan dia bagi 2. Jawapan dia bagi 2, jawapan dia bagi 2. Okey, 100 ni bahagi dengan 2. Okey, 100 bagikan 2. 2 darab dengan 1 100 bagi 2 darab dengan 1. Jadi 100 bagi 2 jawapannya jangan kosong kan? Dengan 1. 2 per 2 bagi 2. Ni kalau 100 bagi dengan berapa per 50? Ni bagi dengan 1. 100 bagi dengan 1 dapat 100. Macam mana 2 ni nak jadi 1? Bagi Nombor berapakah Dua kalau bagi 2 ni dia dua jadi bagi 1? 2 bagi 2. Dia kalau 2 ni nak jadikan dia 1, dia kena 2 ni kuasa kosong. Semua nombor yang kuasa kosong akan dapat satu. Kalau 100 pun kuasa kosong jawapannya akan jadi 1. Kalau 1000 pun kuasa kosong jawapannya akan jadi 1. Jadi kat sini sebab 100 ni kena bagi dengan 1 dapat 1, so kuasa kosong. Okay, 50 pula 100 ni kena bagi dengan 2 kuasa 1. Jadi macam 100, 2 kuasa 1 sama dengan 2. Sebab tu jawapan dia 50. Okey, untuk yang 25 pula 100 bagi 2 kuasa 2 bermaksud 100 bagi dengan 2 kuasa 2 sama dengan 4. 100 bagi 4 sama dengan 25. Okey, so yang 12/5 ni 100 bagi dengan 2 kuasa 3. Maksud kat sini 100 bagi dengan 2 darab 2, 4. 4 darab 2 lah 8. 100 bagi dengan 8. Berapa? 100 bagi dengan 8. 100 bagi 8. Okey, dapat juga 12,5. Okey, dapat juga 12,5. So, kita dapat dah jujukan bentuk dia macam ni. Okey, jadi apa yang sama dekat sini? Apa yang sama? Bahagi 2. 100 bahagi 2 yang sama. Okey, 100 ni bahagi 2 yang sama tetapi yang berbeza kat sini adalah kuasa. Jadi kuasa yang berbeza 0, 1, 2, 3 ni awak letak N. Okey, N tu kecil kat atas bukan kat bawah. Jadi tulis N ni sama dengan bermula daripada nombor kalau kira start dari 0. Mesti mula dengan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Okey, jadi jawapan dekat sini. Okey, jawapan kat kotak ni. Okey, 100 per 2 kuasa N sama dengan N kosong N okey, di mana ni buat koma, di mana N ni sama dengan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kena ada titik-titik belakang. Okey, setakat ni faham? Faham. Okey, yang macam mana cikgu dapat yang ni? Ni kena cuba jaya. Awak kena yang ni kita kena fikir sendiri. Macam mana nombor tu boleh sama dan kat mana nombor tu yang berbeza. Macam 100 dengan 2 ni sama semua. Yang beza adalah kuasa dia.
Okay, ni semua kena fikir sendiri. Okay, seterusnya. Kita pergi kepada muka surat. Kita pergi kepada muka surat 14. Okay, cikgu nak siapa yang masuk ni mesti ada buku tag so boleh follow buku tag. Okay, Auni Adriana. Ya, Ada buku tag tak? ada. Okay, kalau ada boleh tolong cikgu ni untuk jawab soalan 4A. Lengkapkan urutan nombor berikut. Okay, 1, 3, 5. Terusnya apa? 1, 3, 5 lepas tu? Macam mana? Ni adalah nombor ganjil kan? 1. Lepas 1, 2. Lepas 2, 3. 2, 3. 3, 4, 4, 5. Lepas 5 apa kat sini? 7. Okey, betul. 6, 7. Okey, 8. Dia selang 8, 9. Dan di sini? 11. 11. Ini adalah nombor ganjil. Okey, untuk soalan B. 5, 10, 20. Negatif 5, negatif 10, negatif 20. So, ni darab dengan 2 daripada belakang ni kan. So sebab kita dah tengok jujukan ni, kita tengok daripada kanan ke kiri sebab dia nombor ni dipenuhi di sebelah kanan dulu. So negatif 5 jadi negatif 10 ni darab dengan 2. Okey, negatif 10 jadi negatif 20 pun darab dengan 2. Jadi kamu rasa negatif 20 ni darab dengan 2 dapat berapa? Negatif Betul, 40. negatif 40. negatif 40. So negatif 40 ni darab dengan 2? Negatif 80. Negatif 80. Okey, so kalau dia suruh tulis pola kan, kalau soalan macam ni macam mana nak tulis pola? Okey, kamu boleh pola kalau terbalikkan macam ni, dia akan jadi bahagi dengan 2. Membahagi dengan 2 dengan nombor sebelumnya ataupun kamu tulis darab dengan 2 dengan nombor selepasnya sebab kita ambil darab ni. Kan nombor selepasnya kan? Okey, juga boleh tulis mendarab 2 kepada nombor selepasnya. Kalau bahagi, membagi 2 kepada nombor sebelumnya. Okey, dua-dua jawapan macam tu diterima. Okey, faham? Faham. Okey, seterusnya C. Okey, soalan C. Dia bagi kat sini 268 perselang 2 kotak, 169, lepas tu 136. Okey, so apa yang sesuai yang kita letak kat situ? Makin membesar banyak ke? Makin mengecil terlalu banyak ke sikit? Makin mengecil. Okey, kalau sikit kalau sikit kita kena Tolak ke tambah? Tolak kan? Tolak. Okey, jadi 100. Okey, try 169. 169 tolak dengan 136. Okey, 33. Jadi kita try pada awal 268 tolak 33. So jawapannya 135. 235. 235. Kemudian kita tolak lagi. Tolak dengan 33. 200. 20. Tampak 202. Okey, 202 dan seterusnya 202 dan seterusnya kita tekan je sama dengan betul 169, tekan lagi sama dengan 136. Okey, last kali 103. Okey, 103. So letak sini 103. Okey. A, B, C cikgu rasa tak ada masalah. Sekarang ni pecahan. Macam mana kita nak tahu? Macam mana kita nak kira pecahan ni?
Okey, makin membesar ke makin mengecil ni? Membesar. Besar. Ya ke kamu ni? Mana makin besar? 1/2 apa? 1/2 0.5. 1/3 0.3 kan makin kecil. 1/6 0.1 makin besar ke makin kecil? Kecil. Makin besar. 0.1 kan nombor tu makin kecil. Jangan tengok nombor 6 ni. Okay, so macam mana kita nak buat? Kita kena kira selang setiap selang ni. Okay, kita try dulu. 1/3. Kalau kita tolak dengan 1/2. Okay, jadi selang dia adalah 1.6. Negatif 1/6. So tolak 1/6. 1/6 ni kalau bagi dengan 2. Kena tolak negatif 1. Kena tolak dengan 1. 1/12. So kita try. 1/2 tolak dengan 1/12. Dia dapat 5/12. Okay, kita tulis ni. Sama dengan dapat dengan 5/12. Okay, 5/12 ni. 5/12 ni kita tolak dengan nombor yang tadi iaitu tolak dengan 1/12. 1/12. So kita akan dapat 1/3. So kita dah kira ni dapat 1/3 dan kita tekan dia sama dengan kamu akan dapat 1/4. Okey, so 1/4 tekan lagi sama dengan dapat 1/6. Okey, ingat balik macam mana cikgu kira macam ni? Macam mana dapat macam ni? Tak. Okey, yang pertama tadi kan kita ada 2 je nombor selang macam dalam satu garis nombor kan ada sengat-sengat tu kan. So dia di selang nombor sini 1/2, dekat sini 1/3. Okey, untuk kita dapatkan berapa perbezaan di antara 2 sengatan ni, panggil sengat ni. Okey, cikgu ambil nombor yang besar ni, tolak dengan nombor yang kecil, tolak dan lepas tolak cikgu buat apa? Bahagi dengan 2. Okey, setakat ni faham tak? Faham. Nombor yang besar mana satu nombor besar? 1/2 ke 1/3? 1/2. 1/2. Okey, cikgu tunjuk contoh semula. Lepas tu ingat okey, nombor besar iaitu 1/2. Cikgu tolak dengan nombor mana? 1/3. 1/3. Tolak dengan nombor yang dekat dengan yang kita kira lah. Kalau awak nak tolak dengan 1/6 pun boleh tapi kena bagi banyaklah 1, 2, 3, 4 kena bagi 4 sengatan dia. So cikgu ambil 1/3. Okey, sama dengan 1/6. Okey, bermaksud ni 1/6 ni bermaksud kan dekat garis nombor ni daripada sini sampai sini 1/6. Tolak 1/6. Tetapi cikgu nak sampai sini je, bagi 2. Sebab tu cikgu bahagi dengan 2. Okey, jadi 1/6 ni bila bahagi dengan 2, dia akan dapat 1/12. Sebab tu tadi kita kira dapat dengan 1/12. Okey, 1/12. Okey, jadi kat sini daripada nombor besar ni kepada nombor ni kena tolak. Operasi tolak 1/12. Ini pun tolak 1/12, tolak 1/12 dan seterusnya tolak 1/12. Okey. Okey, nombor 5. Okey, kita pergi pada nombor 5. 4 sebutan pertama bagi satu jujukan ialah 9x negatif 5 negatif 12. Hitung nilai x. Okey, ni macam ni lah tadi. 9 nombor positif, lepas tu negatif 5, negatif 12. Okey, semakin besar ke mengecil? Mengecil. Okey, mengecil. Jadi kita kena operasi tolak.
Okey, nombor besar tolak nombor kecil. So, kita tengok kalkulator semula. Negatif 5 tolak dengan negatif 12. Okey, 7. Dapat negatif 5 tolak dengan negatif 12, kita akan dapat tolak 7. Okey, so kita kira daripada awal. 9 tolak 7. Okey, kat sini tulis 2. Betul tak? Kalau 2 tolak 7 ni, dapat tak negatif 5? Okey, negatif 5, negatif 12. Okey, betul lah. Jadi 9 ni pun sama juga. 9 ni tolak dengan 7. 9 tolak 7 berapa? Berapa? 9 tolak 7? 2. 2. Jadi X sama dengan 2. Okey, maka jawapan dia X sama dengan 2. Okey, nyatakan pola jujukan itu dengan menggunakan nombor. Dengan menggunakan nombor. Dengan menggunakan nombor. Berapa? Tadi kita dapat berapa tadi? Kita dah kira berapa? Ni Ya, cikgu kira kat atas ni tadi. Nak kalkulator berapa? 7. Negatif 7. 7. Okey, perkataan menolak. Negatif 7. Menolak negatif 7 kepada nombor sebelumnya. Okey, ungkapan algebra. Macam mana kita nak buat ungkapan algebra? Okey, ungkapan algebra kita buat, okey, jawapan dia 9. Lepas 9, X sama dengan 2. Lepas tu negatif 5. Lepas tu negatif 12. Okey, tolak 7. 7. Tolak 7. Tolak 7. Okey, 9 tolak 7. Okey, nombor berapa? Nombor berapa kalau tolak 7? Okey, 7 ni kita darab dengan kosong supaya jadi kosong. Jadi 9 tolak kosong. Jawapan dia 9. Okey, 9 tolak 7 kuasa, 9 tolak 7 darab 1. Jadi 9 tolak 7 sama dengan? Negatif 5. Jawapan dia betul 2. Okey, 9 tolak 7 darab dengan 2. 7 darab 2, 14. 9 tolak 14. Kalkulator ada tak? Ada. 9 tolak 14. Okey, betul, jawapan dia negatif 5. Jadi satu lagi, 9 tolak 7 darab dengan 3. 7 darab 3 berapa? 9 tolak 7 darab 3. Okey, boleh tulis macam ni. Okey, betul, jawapannya negatif 12. Maka, okey, jadi dekat sini ungkapan dia ambil nombor yang sama iaitu 9 tolak 7. Yang tak sama tu awak tukarkan kepada huruf N dan beritahu N ni sama dengan 1, 2, 3. Sorry, betul ke salah cikgu buat ni? Betul. Betul. Salah tu. Apa yang tak ada? Kosong. Kosong. Sebab kalau kita mula dengan kosong sini, jangan lupa kosong 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Okay, tak nampak dah sikit. Okay, nampak dah? Okay, 0, 1, 2, 3. Okay, nombor yang 1, 2, 3 je awak tukar kepada huruf N. Okay, so nombor 6. Lengkapkan nombor Fibonacci di bawah. Okay, 0 tambah 1, jawapan dia 1. Ni jawapan dia 1.
Okey, seterusnya nombor seterusnya 1 tambah dengan 1 berapa? 2. Ada tak kat sini 2? Lepas tu, 3. 3. macam mana dapat 3? 2 tambah 1, 2 2 tambah tambah 2. Betul, 2 tambah 1 jadi 3. Seterusnya, 3 5. tambah 2 jadi 5. betul 2 tambah 3 jadi 5. Okey, senang je ni. Okey, so seterusnya kita pergi kepada segitiga Pascal. Okey, so apa kotak kat sini? Berapa jawapan dia? 2. 2. Okey, ni 3. 3. sebab 1 tambah 2 jawapan dia 3. Di sebelah dia? 3. 3. Okey, betul. Okey, seterusnya bawah 4. 4. 4. 6. 6. 4. 4. 4. Okey, ujung ni 1. semua hujung-hujung yang hujung-hujung segitiga mesti letak 1. Okey, seterusnya 5. 5, 5. 10. 10, 10. 5. 5. Okey, so cikgu nak tanya, setakat ni siapa yang tak faham macam mana dapat nombor ni? Kat sini faham? Faham cikgu. Alia Sofia? Ya, cikgu. Faham tak macam mana nak kira? Faham. Auni? Faham. Iman? Nurul Iman? Faham. Marsha? Faham. Siti Nurbatisha? Faham cikgu. Okey, bagus. Seterusnya. Okey, ready dah kita nak pergi kepada soalan seterusnya. Okey, ada gambar ni. Brain ni. So, kita kena fikir. Okey, 4 sebutan pertama. Okey, kejap Okey, awak tengok dulu. Cuba selesaikan dulu. Nanti cikgu... Sekejap. Okey. Sekejap Okay. Okey, dah cuba buat dulu. Dah. Okay, cuba selesaikan dulu
So berapa nilai X yang kamu dapat? Dapat 3. Macam mana dapat 3? 11 tolak negatif 5 bagi 2. 11 tolak Negatif 5. 11 tolak negatif 5. Okey, lepas tu bagi 2. Jadi dapat apa? 3. Tolak dengan tolak 3. 11 tolak 3 berapa? 11 tolak Kita kan 8. 8. So 11 tolak 8 dapat 3. okey betul. 11 tolak 8 dapat 3. So X ni sama dengan 3. Sama dengan 3. Okey, nyatakan sebutan ke-10. Okey, ni sebutan Negatif. pertama, sebutan kedua, sebutan ketiga, sebutan keempat. Awak kena sambung sampai sebutan yang ke-10. So, sebutan ke-10 dapat? Negatif 61. Okey, betul. Negatif 61. Okey, yang lain dapat tak? Dapat. Okey. Okey, seterusnya kita pergi pada muka surat 15. Muka surat 15. Okey, Aina menyusun butang baju seperti di bawah. Cikkan tu sekejap. Okey, menyusun butang baju seperti di bawah. Okey, 6. Lepas 6 ni berapa? 12. Okey, 6. Lepas tu 12. Lepas 12 ni? 18. Okey, jujukan apa yang diguna ni? Tambah 6. Tambah 6. 12 pun tambah 6. Okey, nyatakan pola bilangan butang baju. Okey, pola. Pola ni ayat lah. Menambah 6 kepada nombor sebelumnya. Menambah 6 kepada nombor sebelumnya. Betul. Okey, nyatakan urutan bilangan butang baju. Nyatakan urutan bilangan butang baju. Bilangan ke berapa? Tak ni lah, disusun lah balik. 6, 12, 8. Okey, so guna macam ni. Okey, lukiskan susunan butang baju untuk susunan keempat. 1, 2, 3, 4. So dia suruh tambah lagi lukisan kat sini. Kena lukis bentuk butang lagi. Okey, so lukis balik sama macam ni. Ada 18 tetapi tambah lagi berapa? 6. Awak sambung. Tambah lagi 6. Okey. 18 tambah 6 berapa? 24. 24. Dan lagi satu lukisan kat sini ada 24 butang. Okey, sebutan ke-6. Okey, ni baru sebutan ke-4. Sebutan ke-6, CP 6 lah. 6 darab 6? 30. 36. 6 darab 5, 30. 6 darab 6, 30. 26. 6. Okey, seterusnya. Soalan ni memang cikgu selalu masuk dalam exam. Sebab dia soalan kebat. Kita fikir balik. Okey. Encik Hamid ingin melakukan penanaman semula pokok kelapa sawit. Okey, jarak bagi
Panjang pokok kelapa sawit ialah 9 meter dan jarak tanaman tersebut berbentuk segitiga sama sisi. Encik Hamid telah melakar satu peta tanamannya seperti di bawah. Jika Encik Hamid menanam 18 batang pokok kelapa sawit, berapakah luas tanah beliau? Okey, luas tanah. Okey, dia nak luas tanah. Ini kalau menggunakan luas segitiga ni, 1, 2, 3, ada tiga je batang pokok. Jadi, macam mana nak fikir ni? Yang pertama, awak kena kira luas segitiga ni berapa luas dia. Ini 9. Kat sini 9. Macam mana nak kira, macam mana rumus nak kira luas segitiga? Segitiga apa dia? Segitiga. 1/2 darat tapak darat tinggi. Okey, betul. Kat sini ada tinggi ke tak ada? Tak ada. Tak ada ni, Tak tinggi ada. yang biru ni. Tak ada. So macam mana nak kira tinggi ni kat sini? Okey, so awak kita tak belajar. So macam mana nak kira tinggi dekat sini? Okey, 9 bagi 2 berapa? 4.5 kan? 9 bagi 2, 4.5 kan? Okey, so rumus dia untuk cari tinggi 9 kuasa 2 tolak 4.5 kuasa 2. Kita dah belajar kan? Kuasa 2 kita kan? Petan 1 kan? Okay, so guna kalkulator. So kita tekan kalkulator kita. Okay, sebab tu biasa soalan ni masuk soalan akhir tahun, sebab akhir tahun baru kamu macam mana kita nak cari bentuk segitiga ni. Okey, tekan punca kuasa kurungan 9 kuasa 2 tolak 4.5 kuasa 2 tutup kurungan. So tinggi dia adalah 7.79. So tinggi dia adalah 7.79. Okey, jadi luas segitiga adalah 1/2 darab dengan 7.79 darab dengan tinggi darab dengan tapak dia 9. Tapak ambil penuh ni 9 bawah ni. Okey, so kita kira lagi. 1/2 darab dengan 7.79. Kita tak nampak. Darab dengan 7.79 kemudian darab dengan 9. So kita akan dapat 35.055. 35.055. Okey, yang ni luas ni untuk 3 batang pokok, betul tak? Betul. Okey, 3 batang pokok kan? Sebab sini 3 bucu-bucu 3 batang pokok. Kalau dia ada 18 batang pokok, so 35.055 luas ni adalah untuk 3 batang pokok. Kalau 18 batang pokok, okey ni berapa? Okey, jadi 18 per 3, 18 bagi 3 darab dengan 35.055. Betul tak cikgu kira ni? Okey, jadi kita kira semula kat sini pula. Okey, sorry tak nampak. Okey, 18 bagi dengan 3 darab dengan darab dengan 35.055. So jawapan dia 110. Berapa luas tanah beliau? Berapa ni? 210.3. Okey, tu untuk yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Okey, tu untuk yang mana nak kira ni?
Okey, yang ni untuk 18 batang pokok yang menggunakan bentuk segitiga sama. Okey, ni tak boleh lah sebab ni. Okey, semula cikgu nak kira semula macam ni. Padam balik ni macam pelik ni jawapan dia. Yang pertama. Okey, yang pertama. Kat dalam gambar ni semuanya dah ada bentuk, dah ada 18 batang pokok. Betul kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18. Okey. Kamu tengok ni, anggaran yang kita tengok anggaran kat sini kata 9 kan? 9, 9, 9. Jadi segi 4 ni, bawah ni dia jadi berapa? Punya lebar. Lebar dia dah jadi berapa? 27. 9 dak 3, 27. Okey, sekarang ni kita ambil yang tegak ni pula. Okey, tegak ni pula tadi kita dah kira. Tadi dah kira tinggi ni tadi. Okey, tadi kita dah kira tinggi dia tadi iaitu punca kuasa 9 kuasa 2 tolak dengan 4.5 kuasa 2. Tadi kita akan dapat tadi berapa? 7 point? Tak ingatlah pula. 7.79. Betul, 7.79. Okey, 7.79. Okey, so ada berapa ni? 7.79 ni ada 1, 2, 3, 4. 7.79 darab 4 berapa? 7.79 darab dengan 31.16. 31.16. 31.16. Okey, so daripada ni dikira luas. So kita dah dapat darab dengan tinggi. So darab dengan 27. Okey, dapatlah jawapan dia. Jadi luas tanah tu, luas tanah iaitu bentuk segi 4 ni panjang darab dengan lebar. Jadi 31.1 darab dengan 27. Jadi jawapan dia tadi 841.32. 32 sentimeter persegi. Macam itulah. Okey, sebab soalan yang bentuk brain ni memang kena fikirlah. Fikir lebih sikit Okey, seterusnya soalan 11. Boleh lagi? Boleh. Awak dah kelas kan dah? Kelas apa ni? Apa ni? Rehat. Ini rehat. Islam. Rehat. Lepas rehat baru Islam. Okey, jadi sebab kita dah last tajuk ni, jadi cikgu nak boleh tak cuba ni jawab soalan akhir kan? Ya. Okey, boleh tak yang nombor sebelah ni awak cuba buat sendiri. Okey, cuba buat sendiri. Dan soalan yang lain ni cikgu nak awak buat balik dalam kira yang ada soalan yang berat ni. Nombor 8. Nombor 8. Nombor 9. Okay, nombor 9, nombor 10, nombor 11 cuba buat sendiri. Esok kita bincang dan kita masuk terus bab 2. Okay, boleh? Boleh, cikgu. Okay, ada apa-apa nak tanya tak? Sebelum kita masuk bab 2 ni, faktor dan pecahan algebra, ada apa-apa nak tanya? Sebelum kita habis kelas hari ni. Tak ada. Ada nak tanya? Tak ada? Ada. Okay, so macam biasa latihan hantar kat cikgu dalam Telegram untuk cikgu rekod evidence PBDR kamu. Apa maksud evidence tu? Bukti. Bukti. Bukti kamu melakukan
pembelajaran. Maksudnya kita belajar. Belajar, ada cikgu, ada pelajar. Cikgu ngajar seseorang tapi pelajarnya mana? Itulah bukti dia. Kamu buat kerja, yang cikgu bagi. Okey, ada lagi nak tanya? Tak ada. Tak ada. Kalau tak ada, kita berhenti setakat ni dan kita akan bincang dan sambung pada hari esok. Okey, itu saja pada hari ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam. Bye. Bye. Terima kasih cikgu. Dr. Anissa baru masuk. Anissa, Cikgu, kenapa baru masuk? Nak ambil kelas saya ke? tadi tekan link, tak boleh tekan. Sekarang ni macam mana pula bolehnya? Entah tiba-tiba. Tak tiba-tiba. Guna ni. Ni guna email mana? Email. Guna email MOE ke email biasa? Email biasa. Email biasa. Sebab tu cikgu bagi link biasa. Boleh. Email biasa boleh masuk. Nanti masuk awal Okey. Okay.